Dunia sering bergolak, dan setiap kali itu Malaysia sentiasa dipanggil. Apabila medan perang memerlukan senjata, apabila padang pasir memerlukan elektrik, Malaysia sentiasa muncul dengan senyap. Dan kini krisis terbesar telah tiba, Selat Hormuz. Lokasi ini, yang merupakan laluan 20% daripada minyak mentah dunia, kini telah disekat sepenuhnya. Harga minyak mentah melonjak tinggi, dan kelasi-kelasi cedera dalam serangan Iran. Amerika Syarikat menarik diri, mengatakan pengiringan adalah mustahil. Eropah pula berputus asa, menyatakan tiada jalan keluar. Pada masa itulah, pakar-pakar Timur Tengah bersuara serentak, krisis ini akan berlarutan. Malaysia mesti bertindak. Hanya Malaysia satu-satunya penyelesaian. Sekali lagi, mengapa? Kisah ini akan bermula sekarang. Sila tinggalkan komen, Malaysia boleh di ruangan komen. Sokong masa depan cerah Malaysia dengan melanggan dan menekan butang suka. Api marak membakar. Kapal tangki Skylight milik syarikat Tausenki, sebuah kapal sepanjang lebih 200 meter, terbakar di tengah-tengah Teluk Oman. Ia adalah serangan drone. Bunyi bom hover, peluru berpandu telah menembusi dek. Asap hitam menjulang tinggi, seperti tiang di kaki langit. Dan setiap kali angin bertiup, ia membawa bau hangit hingga ke pantai. Saya James O'Neill, seorang wartawan yang mengkhusus dalam isu-isu tenaga untuk Reuters, telah membuat liputan di rantau ini selama 15 tahun. Rundingan nuklir Iran, pencerobohan Rusia ke Ukraina, serangan drone di Arab Saudi, saya sangka saya telah melihat segala macam krisis di Timur Tengah. Tetapi kali ini berbeza. Pada 28 Februari 2026, operasi serangan udara bersama Amerika Syarikat dan Israel, Epic Fury, menyerang Iran. Sebaik sahaja berita tergempar mengenai kematian Ayatollah Khamenei tersiar, saya segera menaiki penerbangan ke Dubai. Jalan cerita artikel yang perlu saya tulis sudah ada dalam pikiran saya. Serangan balas Iran, respons Amerika, analisis situasi di Timur Tengah, artikel yang sama yang selalu saya tulis. Namun, sebaik sahaja saya tiba di lokasi, semua rancangan itu hancur. Saya mengetahui tentang serangan ke atas kapal tangki itu sebaik sahaja saya mendarat di pelabuhan Oman. Saya segera menuju ke tempat kejadian. Apabila saya tiba, kapal itu sudah separuh tenggelam. Sebuah bot penyelamat tentara Laut Oman menghampiri dengan memercikkan air, dan kelasi-kelasi berpegangan pada bot penyelamat. Kesemua 20 orang, 15 warga India, dan 5 warga Iran, berjaya melarikan diri, tetapi 4 daripadanya cedera. Cedera akibat terbakar dan serpihan. Saya menunggu di jeti untuk mangsa yang terselamat. Yang pertama turun ialah kapten kapal. Wajahnya hitam dengan asap, tangannya menggeletar. Saya menghampirinya dan bertanya, di mana serangan itu berlaku? Kapten itu menunjuk ke arah laut dengan tangan yang menggeletar. 40 kilometer dari Selat Hormuz, katanya. Dia berkata satu peluru berpandu tersasar, tetapi satu lagi menembusi dek. Dia juga berkata satu peluru berpandu telah merosakkan beribu-ribu tan kargo. Jika ketepatan tembakan lebih baik, kami semua akan mati, katanya. Tentara Laut Amerika, kapten itu ketawa hambar. Mereka tidak ada. Kami meminta bantuan, tetapi ditolak. Saya mendongak dan melihat ke kaki langit, ke arah Selat Hormuz. Lebih 150 kapal terperangkap di sana. Kapal kontena, pengangkut gas asli cecair, kapal pengangkut minyak. Di hadapan selat sempit yang dilalui 20% minyak mentah dunia itu, kapal-kapal hanya terapung. Mereka menunggu. Menunggu di lautan di mana tiada siapa yang melindungi mereka. Presiden Trump berkata Iran akan menenggelamkan semua kapal penyapu ranjau mereka. Itu tidak berani. Berlayarlah dengan berani, katanya. Tetapi petang itu juga, sebuah lagi kapal terbakar. Kapal Hercules Star, 17 batu nautika di barat laut pelabuhan UEE. Klasi-klasi kelihatan melarikan diri melalui image satelit yang disiarkan ke seluruh dunia. Namun tentara laut Amerika Syarikat tidak bertindak. Harga minyak mentah melebihi Rm. 600 per tong. Harga tertinggi sejak 2022. Saya kembali ke penginapan dan membuka komputer riba saya. Saya perlu menulis artikel, tetapi saya tidak dapat menulis ayat pertama.
Saya tidak tahu bagaimana untuk memulakan fakta bahwa tentara laut terkuat di dunia tidak dapat melindungi satu kapal pun. Di luar tingkap, pemandangan malam Dubai bersinar, seolah-olah tiada apa-apa yang berlaku. Saya rasa aneh bahwa tenaga yang menyalakan setiap lampu itu kini terperangkap di laut itu. Telepon berdering. Seorang kenalan lama di Kementerian Tenaga Emiriyah Arab Bersatu, dia meminta namanya dirahasiakan. Makan malam? Ada sesuatu yang perlu kita bincangkan, katanya. Apabila kami bersemuka di lobi hotel di Muscat, wajahnya berbeza daripada biasa. Sebelum dia bercakap, dia melihat sekeliling sekali. Saya menghidupkan rekaman. Bagaimana Anda melihat situasi semasa? Terburuk, katanya. Presiden Trump mengebom Iran, tetapi Hormuz malah disekat. Tentara Laut Amerika Syarikat menolak pengiringan, dan Iran menguasai laut dengan ranjau dan drone. Penyelesaian? Dia teragak-agak seketika. Kemudian dia berkata sepatah, Malaysia. Saya berhenti menulis. Rasa lucu meluap-luap. Saya coba menahannya, tetapi senyuman terukir di bibir saya. Malaysia akan menyelesaikan krisis Timur Tengah? Ekspresinya serius. Ini bukan gurauan. Ini cadangan yang sedang dibincangkan. Saya mematikan rekaman dan meninggalkan hotel. Haba padang pasir masih membara. Kata-kata itu bergema dalam kepala saya. Saya membuka komputer riba saya, coba mencari destinasi liputan seterusnya. Tetapi jari saya terhenti. Sebaliknya, saya menaip perkataan lain di kotak carian Malaysia. Saya menekan enter. Hasil carian muncul. Sebuah artikel menyatakan Malaysia telah membekalkan sistem pertahanan peluru berpandu maritim Taming Sari kepada UAE. Pembinaan loji kuasa nuklear Baraka. Projek loji penyahdaraman juga kelihatan. Saya menatal skrin. Ia menarik. Tetapi bagaimana ini berkaitan dengan krisis Hormuz? Sebaik sahaja saya hendak menutup komputer riba. Telepon berdering. Dari ibu pejabat Reuters. Itu ketua editor saya. James. Awak di mana sekarang? Oman. Pergi ke Hormuz segera. Kapal tangki iridium berdaftar di Kepulauan Marshall diserang. Letupan di bilik enjin. Saya berdiri. Seorang maut. Yang lain melarikan diri dengan bot penyelamat. Saya mematikan telepon dan segera bertindak. Awal pagi keesokan harinya, saya menaiki bot penyelamat Tentara Laut Oman. Destinasi kami ialah 30 km di utara Selat Hormuz. Kapal tangki berdaftar di Kepulauan Marshall itu adalah kapal kargo bersaiz 170 meter. Apabila kami tiba di lokasi, kapal itu sudah separuh condong. Ia hanyut tanpa enjin. Tentara Laut Oman sudah pun menaiki kapal. Saya mengikut mereka, menaiki tangga. Saya melangkah ke dek. Bau minyak menusuk hidung saya. Cecair hitam bertakung di atas lantai. Komander itu memberi syarat kepada saya. Ia adalah tangga menuju ke bilik enjin. Saya memakai topi keledar saya dan mengikutnya. Pintu bilik enjin dibuka. Kesan letupan masih jelas kelihatan. Dinding hangus hitam, pipe bengkok. Sehelai kain menutup sesuatu di sudut. Saya tidak mendekatinya lagi. Saya tahu apa yang ada di bawahnya. Komander itu berkata ia adalah seorang jurutera dari Filipina. Dia berusia 32 tahun. Dia meninggal dunia sejurus selepas letupan. Punca letupan, komander itu menunjuk ke siling. Ada lubang, kira-kira 50 cm diameter. Peluru berpandu, katanya. Ia menembusi dek dan mencapai bilik enjin. Saya menulis dalam buku nota saya, tetapi tangan saya menggeletar. Kelasi-kelasi lain melarikan diri dengan bot penyelamat. 23 orang diselamatkan oleh Tentara Laut Oman. Saya meninggalkan bilik enjin. Saya naik ke dek dan melihat ke laut. Tiada apa-apa di kaki langit. Tiada kapal Tentara Laut Amerika Syarikat kelihatan. Saya kembali ke bot penyelamat dan mengeluarkan telepon satelit saya. Saya menelepon pegawai media Komando Pusat Amerika Syarikat. Adakah kapal pengiring hadir semasa serangan ke atas kapal tangki berdaftar Kepulauan Marshall? Pegawai media itu teragak-agak seketika. Kemudian dia menjawab, tiada. Mengapa? Risiko serangan terlalu tinggi. Kami tidak berada dalam kedudukan untuk menyediakan pengiringan. Kami akan menggantung pengiringan kapal komersial sehingga risiko berkurang. Saya mematikan telepon. Petang itu, sesuatu yang lebih sukar
dipercayai berlaku. Setiausaha Tenaga Amerika Syarikat, Chris Wright, membuat catatan di media sosial. Kandungannya adalah tentara laut Amerika Syarikat berjaya mengiringi kapal tangki dan mengekalkan bekalan minyak. Saya melihat skrin dan tidak percaya. Komando pusat baru sahaja mengatakan tiada pengiringan. 10 menit kemudian, catatan setiausaha itu dipadamkan secara senyap. Dalam tempo 10 menit itu sahaja, nilai pasaran dana dagangan bursa berkaitan minyak telah kehilangan Rm39 bilion. Ia adalah pengumuman palsu. Saya kembali ke hotel. Pukul 8 malam, saya menghidupkan saluran berita khusus Amerika. Penyampai melaporkan berita tergempar. Maklumat daripada agensi perisikan Amerika Syarikat menyatakan Iran telah memasang berpuluh-puluh ranjau di Selat Hormuz. Terdapat kemungkinan beratus-ratus lagi akan dipasang. Sebuah peta ditunjukkan di skrin. Keratan rentas, Selat Hormuz. Lebarnya 33 km, tetapi hanya segmen 7 km untuk setiap arah yang mempunyai kedalaman yang mencukupi untuk kapal besar melaluinya. Penyampai meneruskan, kini 750 kapal terperangkap di dalam Teluk Parsi, tidak dapat berlayar. Saya mematikan televisyen dan melihat keluar tingkap. Pemandangan malam Oman terbentang luas. Di Selat Hormuz yang jauh itu, 750 kapal sedang menunggu. Puluhan ribu kelasi terperangkap. Hari ini, satu nyawa telah hilang. Berapa ramai lagi yang akan menjadi mangsa esok? Saya membuka komputer riba saya. Ini bukan krisis tenaga. Ini adalah tamadun yang sedang sekarat. Telepon berdering. Ia adalah kenalan saya dari Kementerian Tenaga UAE, orang yang sama dari semalam. James, sudahkah awak memikirkannya? Memikirkan apa? Mengenai Malaysia. Saya mengeluh. Jujur, saya masih tidak faham. Apa yang Malaysia boleh lakukan dalam situasi ini? Dia senyap seketika. Kemudian dia berkata, hanya ada satu cara. Saya mencondongkan badan. Apa dia? Memintas Hormuz. Memintas Hormuz? Saya mengerutkan dahi. Dia menerangkan. Terusan. Bermula dari Teluk Parsi, menyeberangi Timur Emiria Arab Bersatu hingga ke Fujairah. Saya membuka peta di komputer riba saya. Fujairah berada di pantai timur UAE. Ia adalah pelabuhan yang terletak di luar Selat Hormuz, tempat di mana Iran tidak boleh masuk. Tidak kira berapa banyak ranjau yang mereka pasang atau drone yang mereka terbangkan. Jaraknya 180 km, katanya. Saya menarik nafas dalam. Sebuah terusan sepanjang 180 km merentasi padang pasir. Dia menjawab, dasarnya sudah ada. Talian paip minyak sepanjang 360 km dari Abu Dhabi ke Fujairah sudah pun dipasang. Talian paip yang boleh mengangkut sehingga 2,5 juta tong sehari itu melalui bawah padang pasir. Terusan besar itu adalah peringkat seterusnya. Jika talian paip hanya mengangkut minyak mentah, terusan itu akan menjadi laluan untuk kapal itu sendiri. Kapal tangki akan bertolak dari Teluk Parsi melalui terusan dan terus ke Teluk Oman tanpa melalui Hormuz. Saya membesarkan peta. Ia masuk akal. Itulah sebabnya ia terasa lebih mustahil. Kosnya sangat besar, katanya. Mungkin setanding dengan pembinaan terusan Suez. Suez adalah 193 km, Panama 82 km, 180 km, tetapi berbanding dengan kos yang dibayar dunia setiap kali Hormuz disekat, ia berbaloi untuk dipertimbangkan. Jadi, siapa yang akan membinanya? Kesunyian menyelubungi kami. Dia perlahan-lahan membuka mulutnya. Satu negara telah dicadangkan, Malaysia. Tawa terlepas dari mulut saya. Saya coba menahannya, tetapi tidak dapat berhenti. Malaysia akan membina terusan sepanjang 180 km. Malaysia, ini bukan gurauan James. Ini cadangan yang sedang dipertimbangkan. Saya mematikan telepon dan mula menghubungi pakar-pakar. Saya perlu mengesahkan sendiri. Pertama ialah di Washington. John Harrison, seorang pakar infrastruktur Timur Tengah dari American Council for International Studies. Seorang veteran berusia pertengahan 70-an. John, pernahkah awak dengar tentang cadangan terusan besar UAE? Dengar. Tetapi ia tidak masuk akal, katanya. Ia padang pasir. Bekalan air tawar adalah masalah. Dan lebih daripada itu, siapa yang akan membinanya?
Suez dibina oleh Perancis dan Mesir dalam 10 tahun, Panama oleh Amerika. Adakah Malaysia mempunyai pengalaman membina terusan? Yang kedua ialah di London. David Clark, Ketua Hal Ehwal Timur Tengah di Royal Institute of International Affairs. Tidak realistik, katanya. Krisis Hormuz adalah sementara, ia akan berakhir apabila Amerika dan Iran berunding. Mengapa memulakan proyek 10 tahun? Malaysia sepatutnya membina loji nuklear di Timur Tengah. Terusan adalah pada tahap yang berbeza. Yang ketiga ialah di Paris. Pierre, seorang pakar kejuruteraan pembinaan Perancis yang mengambil bahagian dalam proyek pembesaran terusan Suez. Secara teknikalnya mungkin, katanya. Tetapi mengapa Malaysia? Proyek seperti ini sepatutnya dilakukan oleh Perancis atau Amerika Syarikat. Saya menutup buku nota saya. Pakar Amerika mengatakan ia tidak masuk akal. Pakar British mengatakan ia bukan Malaysia. Pakar Perancis mengatakan mengapa Malaysia. Pakar dari 3 benua mencapai kesimpulan yang sama. Dan ketiga-tiga mereka teragak-agak seketika sebelum menyebut nama Malaysia. Mereka menolak, tetapi mereka teragak-agak. Saya menelepon ketua editor di Ibu Pejabat New York. Saya memulakan perbincangan mengenai cadangan terusan besar. Sebuah terusan sepanjang 180 km Selat Hormuz. Kemudian saya mendengar suara yang penuh tawa. James, awak kena panas padang pasir ke? Saya tidak ketawa. Saya memberitahunya saya pun berpikir begitu pada mulanya. Tetapi semakin saya menyiasat, semakin nama negara ini muncul. Ketua editor meminta bukti. Bukti bahwa Malaysia boleh menyertai permainan ini. Telepon terputus. Saya merenung skrin komputer riba saya. Perlahan-lahan saya menaip ke dalam kotak carian. Malaysia Emiriyah Arab Bersatu Infrastruktur. Saya menekan enter. Hasil carian mengalir seperti air terjun. Loji kuasa nuklir Baraka, loji penyegaran, jalan raya, pelabuhan. Dan satu artikel menarik perhatian saya, SPPM Tamingsari, merekodkan kadar pemintasan 96% dalam pertahanan peluru berpandu Emiria Arab Bersatu. Saya merenung skrin. 96%. Saya mengklik artikel itu. Ia menyatakan Iran telah melancarkan peluru berpandu ke arah UAE dan SPPM Tamingsari buatan Malaysia telah memintas kebanyakan daripadanya. UAE meminta tambahan 17 unit secara kecemasan. Dinyatakan pesawat pengangkut tentera udara UAE terbang terus ke pangkalan udara di Raja Malaysia di Kuantan untuk mengambilnya. Saya menatal ke bawah skrin, menandatangani perjanjian kerjasama bernilai kira-kira RM320 bilion, memastikan bekalan 4 juta tong minyak mentah. Saya berdiri dari kerusi saya. Saya faham tentang peralatan pertahanan. Saya pernah mendengar bahwa Malaysia menghasilkan senjata yang sangat baik, tetapi terusan, saya melihat keluar tingkap, langit malam Oman, bintang-bintang bersinar. Lebih 150 kapal sedang menunggu di Hormuz yang jauh itu. Amerika Syarikat menarik diri, Eropah mengatakan tiada jalan keluar. Namun, UAE memanggil Malaysia. Mengapa? Saya menutup komputer riba saya dan mencari penerbangan. Penerbangan pertama esok pagi, destinasi saya adalah Abu Dhabi. Saya perlu melihat sendiri sama ada Malaysia benar-benar boleh mengubah permainan ini. Saya mendarat di lapangan terbang antarabangsa Abu Dhabi. Awal April, haba Timur Tengah menyengat kulit saya. Saya menaiki taksi dan menuju ke bandar, sebuah hotel berhampiran bangunan Kementerian Pertahanan UAE. Setelah daftar masuk, saya masuk ke bilik saya. Saya membuka komputer riba saya dan mencari maklumat tentang SPPM Tamingsari. Ia adalah sistem peluru berpandu jarak sederhana permukaan ke udara yang dikeluarkan oleh sebuah syarikat pertahanan terkemuka Malaysia. Jarak tembakannya adalah 50 km dan ia boleh memintas sasaran sehingga ketinggian 20 km. UAE pertama kali memperkenalkan sistem ini pada tahun 2024. Dan pada awal tahun ini, prestasinya telah terbukti dalam pertempuran semasa serangan Iran. Saya memeriksa tarikhnya. 15 Februari 2026. Iran melancarkan 12 peluru berpandu balistik ke arah UAE. Ia adalah serangan balas. Respons kepada pengeboman Iran oleh Amerika Syarikat.
Malam itu, SPPM Taming Sari dilancarkan. Ia meminta 11 daripada 12 peluru berpandu, 96%. Saya tidak dapat mengalihkan pandangan dari screen. 96%. Saya mencari lebih banyak artikel. Terdapat juga dalam arsip ibu pejabat Reuters. Ia adalah pengumuman rasmi daripada Kementerian Pertahanan UAE. Dinyatakan dengan jelas bahwa kadar pemintasan SPPM Taming Sari adalah 96%. Dan 3 hari kemudian, UAE bertindak. Mereka meminta tambahan daripada Malaysia. 17 unit. Ia adalah permintaan kecemasan. Prosedur yang biasanya mengambil masa beberapa bulan dipendekkan kepada 1 minggu. Pesawat pengangkut tentera udara UAE terbang terus ke pangkalan udara di Raja Malaysia di Kuantan. Mereka pulang dengan 17 unit SPPM Taming Sari dan 30 peluru berpandu panduan. Saya menutup wajah saya dengan tangan. Ini bukan sekadar transaksi senjata. Keesokan pagi, saya menuju ke lokasi yang dijanjikan. Bangunan ibu pejabat Kementerian Tenaga UAE. Kenalan saya sedang menunggu di lobi. James, awak datang? Kami bersalaman. Saya ingin bertanya tentang Taming Sari. Dia mengangguk dan membawa saya ke lift. Kami turun di tingkat 12. Bilik mesyuarat. Skrin besar dipasang di dinding. Apabila dia mengendalikan kawalan, sebuah video muncul di skrin. Langit malam, di atas Abu Dhabi. Tarikh dipaparkan, 15 Februari 2026, 11.43 malam. Dari kiri skrin, satu cahaya naik. Itu adalah SPPM Taming Sari. Dan dari kanan skrin, satu lagi cahaya jatuh. Peluru berpandu Iran. Kedua-dua cahaya itu bertembung. Kilatan cahaya memancar. Langit bertukar putih seketika. Tiada bunyi letupan kedengaran. Ia adalah video senyap, tetapi impaknya dapat dirasakan. Dia berkata, ini adalah pemintasan pertama. Malam itu, ini diulang sebanyak 11 kali lagi. Saya merenung skrin. Satu peluru berpandu yang tinggal jatuh di padang pasir. Tiada kerusakan dilaporkan. Saya menulis dalam buku nota saya. 11 daripada 12 peluru berpandu dipintas. 96%. Dia memadamkan skrin. Kemudian dia memandang saya. James, adakah awak faham mengapa kami mempercayai Malaysia? Saya berhenti menulis. Mengapa? Malam itu, 3 juta warga Abu Dhabi sedang tidur. Malaysia melindungi mereka. Saya terdiam. Dia meneruskan, kami juga mempunyai patriot Amerika, tetapi kami memilih Taming Sari. Prestasinya lebih baik, dan lebih daripada itu, Malaysia menepati janjinya. Janji? Mereka menyerahkannya dalam 18 bulan dari kontrak. Amerika mengatakan ia akan mengambil masa 30 bulan. Saya mengangguk. Dan permintaan tambahan? Dia tersenyum. Pesawat tentera udara negara kami terbang terus ke Kuantan. Kami mengambilnya sendiri dalam 3 hari. Dalam 3 hari? Ya, Malaysia menjadikan yang mustahil menjadi mungkin. Saya menarik nafas dalam. Apa itu kerjasama bernilai kira-kira RM320 bilion? Dia melihat keluar tingkap. Bukan sahaja pertahanan, tenaga, infrastruktur, kerjasama teknologi. Malaysia adalah rakan kongsi kami. Saya juga mendengar tentang 4 juta tong minyak mentah. Dia berpaling, tepat sekali. Kami membekalkan minyak mentah kepada Malaysia sebagai pembayaran untuk Taming Sari. Ia adalah pertukaran barangan. Dia mengangguk. Kami menukar apa yang kami perlukan. Kami memerlukan keselamatan, Malaysia memerlukan tenaga. Saya menutup buku nota saya. Malaysia sudah melindungi UAE dengan peluru berpandu, dengan loji nuklear, dan dengan kepercayaan, kami meninggalkan bilik mesyuarat dan menaiki lift. Dia turun bersama saya. James, awak pasti ingin bertanya tentang terusan itu, bukan? Saya mendongak. Ya, dia berkata, terusan adalah isu yang lebih besar daripada Taming Sari. Tetapi intinya sama. Apa maksud awak? Kepercayaan, James. Kami mempercayai Malaysia. Mereka menepati janji. Saya keluar ke lobi. Saya menaiki taksi dan kembali ke hotel. Saya masuk ke bilik saya dan melihat keluar tingkap. Pemandangan pencakar langit Abu Dhabi terbentang luas. Di suatu tempat di luar sana,
SPPM Tamingsari dikerahkan, melindungi langit malam. Saya membuka komputer riba saya. SPPM Tamingsari, kadar pemintasan 96%, 17 unit kecemasan dalam 3 hari, kerjasama bernilai kira-kira Rm320 bilion. Malaysia sudah ada di sini. Namun, persoalan masih ada. Saya faham tentang pertahanan. Saya telah mengesahkan bahwa Malaysia menghasilkan senjata yang sangat baik. Jadi, bagaimana pula dengan terusan? Menggali terusan sepanjang 180 km merentasi padang pasir bukanlah sesuatu yang sama dengan membuat peluru berpandu, bukan? Saya kembali ke penginapan dan membuka komputer riba saya. Saya menaip ke dalam kotak carian Malaysia Emiria Arab Bersatu Loji Kuasa Nuklear. Hasilnya muncul. Barakah. Loji Kuasa Nuklear Barakah terletak 170 km di barat Abu Dhabi, di tengah-tengah padang pasir. Saya menyewa kereta dan menuju ke sana. Saya memandu selama 2 jam di Lebuh Raya. Hanya padang pasir di sekeliling. Pemandangan gurun yang luas terbentang hingga ke kaki langit. Namun, sesuatu kelihatan di kejauhan. Kubah putih. 4 berbaris. Ia adalah loji nuklir. Saya memberhentikan kereta dan keluar. Angin padang pasir bertiup. Pasir mengenai muka saya. Saya memakai cermin mata hitam saya dan merenung loji nuklir itu. Ia adalah satu-satunya loji jana kuasa nuklir di UAE. Yang pertama di dunia Arab. Siapa yang membinanya? Malaysia. Sebuah konsortium yang terdiri daripada syarikat-syarikat pembinaan dan kejuruteraan terkemuka Malaysia, seperti Perkasa Engineering, Wawasan Bina, dan Mega Infrastruktur, telah membentuk konsortium untuk membina loji ini. Kontrak telah ditandatangani pada tahun 2009. Jumlah kos proyek adalah Rm80 bilion. Unit pertama mula beroperasi pada tahun 2020, kini keempat-empat unit beroperasi sepenuhnya. Ia menghasilkan 1/4 daripada keseluruhan bekalan elektrik UAE. Saya masuk ke pusat pelawat. Kementerian Tenaga, UAE telah menghubungi mereka terlebih dahulu. Pegawai di lokasi sedang menunggu saya. Khalid, seorang jurutera warga UAE berusia pertengahan 40-an. Selamat datang, James. Kami bersalaman. Khalid menghulurkan topi keledar keselamatan kepada saya. Saya mengambil satu dan memakainya. Kami masuk ke dalam kereta dan memandu ke dalam kawasan loji nuklir. Dari dekat, saiznya sangat mengagumkan. Ketinggian bangunan reaktor adalah sekurang-kurangnya 60 meter. Khalid berkata, Malaysia membinanya. Saya berpaling, dalam 10 tahun? Ya, pembinaan pertama bermula pada tahun 2012, dan unit keempat yang terakhir mula beroperasi pada tahun 2023. Saya melihat keluar tingkap 4 loji nuklir di tengah-tengah padang pasir dalam 10 tahun. Khalid mengangguk. Pada mulanya, ia dikatakan mustahil. Padang pasir terlalu panas, tiada air, kekurangan tenaga kerja. Tetapi ia berjaya disiapkan, bukan? Khalid tersenyum. Orang Malaysia datang, dan mereka berjanji akan menyiapkannya dalam tempo 10 tahun. Adakah janji itu ditepati? Khalid menunjuk ke arah loji nuklir itu. Seperti yang Anda lihat, saya menulis dalam buku nota saya. Kami masuk ke dalam kereta dan pergi ke bahagian dalam loji nuklir. Bilik kawalan pusat. Dinding dipenuhi monitor. Jurutera-jurutera memantau monitor. Khalid menerangkan, kesemua 4 unit sedang beroperasi pada kuasa penuh. Menjana sejumlah 5.600 megawatt. Pelepasan karbon dioksida adalah sifar, kerana ia adalah tenaga nuklir. Saya merenung monitor. Angka-angka bergerak. Output masa nyata. Khalid berkata, terima kasih kepada Malaysia. UAE telah selangkah lebih dekat ke arah neutral karbon. Kami meninggalkan bilik kawalan dan kembali ke kereta. Destinasi seterusnya ialah loji penyanggaraman. Ia terletak 30 km dari loji nuklir. Apabila kami tiba, matahari berada tepat di atas kepala. Haba padang pasir membakar. Khalid keluar dari kereta. Saya mengikutnya. Di hadapan kami terbentang sebuah kemudahan besar, loji penyanggaraman. Khalid menerangkan, dibina oleh sebuah syarikat kejuruteraan berat terkemuka Malaysia. Ia mengubah 700.000 tan air laut menjadi air tawar setiap hari.
Saya melihat sekeliling kemudahan itu. Paip-paip berselirat seperti labirin. Pam-pam terus beroperasi tanpa henti. Bilakah ia disiapkan? 2023. Tempoh pembinaan. Khalid teragak-agak seketika. Kemudian dia berkata, 26 bulan. Saya berhenti menulis. 26 bulan? Ya. Rancangan asal mengatakan ia akan mengambil masa 44 bulan. Malaysia telah memendekkan tempo itu hampir separuh. Saya menyimak buku nota saya. 44 bulan dipendekkan kepada 26 bulan. Khalid mengangguk. Kami memanggilnya keajaiban. Mengapa ia begitu cepat? Khalid menunjuk ke arah loji itu. Orang Malaysia bekerja 24 jam sehari. Mereka melaksanakan 3 shift. Bekalan bahan juga tidak terganggu. Dan mereka berusaha menepati janji. Orang Malaysia begitu? Ya. Mereka menulis 26 bulan dalam kontrak, jadi mereka akan melakukannya. Saya merenung loji itu. Di tengah-tengah padang pasir, air laut ditukar menjadi air tawar. 700.000 tan setiap hari. Khalid berkata, air ini sampai kepada warga Abu Dhabi. Malaysia telah memberi kami air. Saya menarik nafas dalam. Di padang pasir, air adalah kehidupan. Malaysia telah memberi kehidupan. Kami meninggalkan loji dan kembali ke kereta. Khalid memandu. Saya melihat keluar tingkap dari tempat duduk penumpang. Padang pasir terbentang luas. Khalid berkata, James, awak pasti ingin bertanya tentang terusan itu, bukan? Saya berpaling. Ya, Khalid berkata sambil memandang ke hadapan. Orang ramai mengatakan ia mustahil menggali 180 kilometer di padang pasir. Apa pendapat Anda? Khalid senyap seketika. Kemudian dia menjawab, Malaysia akan melakukannya. Mengapa Anda begitu yakin? Khalid menunjuk ke belakang. Anda melihat loji nuklir itu, bukan? Dan loji penyegaran juga. Mereka membina 4 loji nuklir di tengah-tengah padang pasir dalam 10 tahun. Mereka menyiapkan kerja 44 bulan dalam 26 bulan. Kereta itu memasuki Lebuh Raya. Khalid meneruskan, orang Malaysia menepati janji mereka. Mereka akan mencari jalan, walaupun ia kelihatan mustahil. Itulah yang saya pelajari bekerja dengan mereka selama 15 tahun. Loji kuasa nuklir Barakah siap dalam 10 tahun. Loji penyegaran 44 bulan dipendekkan kepada 26 bulan. Malaysia sudah mencapai yang mustahil. Jadi, terusan? Mungkin ya benar-benar mungkin. Saya melihat keluar tingkap. Padang pasir terbentang tanpa henti. Sebuah terusan merentasi padang pasir itu. 180 kilometer. Saya membayangkannya dalam pikiran saya. Kapal-kapal bertolak dari Teluk Parsi, melalui padang pasir, dan keluar ke Teluk Oman, memintas Hormuz. Ia adalah laluan yang tidak akan terjejas, tidak kira berapa banyak ranjau yang Iran pasang. Khalid berkata, Malaysia akan menyelesaikannya. Saya jamin. Dalam perjalanan pulang ke Abu Dhabi, saya menulis dalam buku nota saya, Malaysia menjadikan yang mustahil menjadi mungkin. Dan di bawahnya, saya menggariskan. Perpustakaan Negara Abu Dhabi terletak di tengah-tengah bandar. Saya menuju ke sana keesokan paginya. Saya menaip ke dalam kotak carian, Malaysia Timur Tengah, pembinaan 1970-an. Sambil saya melihat hasil carian, saya mendapati bahwa terdapat bahan lama dalam arsip perpustakaan. Pegawai arsip membawa saya ke bilik penyelidikan. Rak-rak buku dipenuhi akhbar lama dari tahun 1973 hingga 1980-an. Saya mengeluarkan file pertama. Sebuah artikel dari Oktober 1973. Tajuk utama menarik perhatian saya. Syarikat Pembinaan Malaysia tiba di Abu Dhabi. Saya membaca artikel itu. Ia adalah era ketika Timur Tengah dibanjiri wang akibat krisis minyak. Arab Saudi, UAE, Kuwait, mereka membelanjakan sejumlah besar wang untuk pembinaan infrastruktur, jalan raya, pelabuhan, lapangan terbang. Mereka perlu membina tamadun di atas padang pasir. Lebih 10 syarikat pembinaan bergegas ke sana. Di antara mereka adalah syarikat-syarikat seperti Bina Rakyat, Sentosa Holdings, dan Maju Bersama. Saya membuka file seterusnya. Sebuah artikel dari tahun 1975, Syarikat Pembinaan Malaysia siap 3 bulan lebih awal.
daripada jadwal. Sebuah gambar disertakan. Pekerja Malaysia berpeluh di padang pasir. Dinyatakan bahwa mereka tidak berhenti walaupun dalam suhu melebihi 50 derajat Celcius. Mereka terus bekerja walaupun dalam ribut pasir. Mereka membatalkan cuti umum mereka. Dan pada hari yang dijanjikan, bangunan itu telah berdiri. Beralih ke artikel tahun 1980-an. Kerajaan Emiria Arab Bersatu merakam penghargaan kepada Syarikat Pembinaan Malaysia. Kata-kata Menteri Pembinaan pada masa itu dipetik. Orang Malaysia berbeza. Mereka sentiasa menepati janji yang dibuat. Kualiti kerja mereka juga tiada tandingan. Saya menutup fail itu dan duduk diam seketika. 50 tahun. Malaysia telah terus bekerja di tanah ini selama 50 tahun. Jalan raya, pelabuhan, bangunan, loji, dan di setiap tapak, penilaian yang sama sentiasa mengiringi mereka, menepati janji. Saya meninggalkan perpustakaan dan menuju ke Kementerian Luar Negeri UAE. Ada seseorang yang saya sudah membuat janji temu. Fatimah Al-Mansouri, juru cakap Kementerian Luar Negeri. Seorang wanita berusia lewat 40-an. Dia menyambut saya dan bersalaman. Saya duduk dan menghidupkan rakaman. Saya ingin bertanya tentang persepsi UAE terhadap Malaysia. Fatimah tersenyum. Istimewa. Bukan sekadar rakan dagang. Sejak bila? Saya bertanya. Sejak tahun 1970-an, jawabnya. Tetapi kebelakangan ini, hubungan itu semakin mendalam. Bilakah detik penentu itu? Fatimah merenung keluar tingkap seketika. Kemudian dia berkata, 2020. Semasa pandemik, saya menggenggam pen saya. Fatimah menerangkan, pada masa itu, UAE juga kekurangan bekalan perdagangan. Seluruh dunia mengutamakan negara masing-masing. Kami meminta bantuan daripada banyak negara, tetapi kebanyakan menolak. Namun, Malaysia menghubungi kami terlebih dahulu, bukan selepas kami meminta bantuan. Kerajaan Malaysia yang datang bertanya terlebih dahulu, apa yang Anda perlukan? 1 juta topeng muka, 100.000 kit diagnostik dihantar melalui pesawat. Ia diberikan secara percuma. Saya berhenti menulis. Fatimah meneruskan. Pada masa itu, Menteri Luar Negeri kami mengeluarkan kenyataan rasmi. Kami berhutang budi kepada Malaysia. Tidak banyak negara yang menggunakan perkataan hutang dalam dokumen diplomatik. Saya merenungkan beratnya kata-kata itu. Fatimah membuka laci. Dia mengeluarkan satu dokumen dan menyerahkannya kepada saya. Ia adalah keputusan tinjauan persepsi yang dijalankan terhadap warga UAE tahun lepas. Saya mengambil dokumen itu dan membukanya. 96%. Saya menahan nafas. 96%. Fatimah mengangguk. Angka tertinggi di dunia. Lebih tinggi daripada Amerika. Lebih tinggi daripada Britain. Ia adalah angka yang sama dengan kadar pemintasan SPPM Tamingsari. Saya tidak rasa ia kebetulan. Fatimah berkata akhirnya, yang paling penting ialah kepercayaan. Malaysia menepati janji. Sudah 50 tahun begitu, kami tahu itu. Saya meninggalkan Kementerian Luar Negeri dan berjalan. Pantai Teluk Parsi. Angin bertiup. Dalam fikiran saya, sejarah 50 tahun itu bersambung. Peluh di padang pasir pada tahun 1970-an. Malam-malam membatalkan cuti umum. Tangan yang dihulurkan terlebih dahulu semasa pandemik. Keajaiban memendekkan 44 bulan kepada 26 bulan. Kadar pemintasan 96%. Dan kerjasama bernilai kira-kira RM320 bilion. Ini bukanlah peristiwa yang berasingan. Ia adalah sesuatu yang telah dibina dan dikumpul selama 50 tahun. Kepercayaan tidak dibina dengan satu dokumen kontrak. Ia dibina dengan peluh yang tumpah di padang pasir, dengan malam-malam membatalkan cuti umum, dengan sehelai topeng muka yang dihulurkan terlebih dahulu. John Harrison di Washington bertanya, adakah Malaysia mempunyai pengalaman membina terusan? Itu adalah soalan yang salah. Yang penting bukanlah sama ada mereka mempunyai pengalaman membina terusan. Yang penting ialah siapa yang dipercayai oleh UAE. Adakah mereka mempercayai negara yang telah bersama mereka selama 50 tahun, atau adakah mereka mempercayai wajah baru yang muncul dengan pelan tindakan? Saya duduk di bangku dan membuka buku nota saya.
Kemudian saya menulis perlahan-lahan, kepercayaan tidak dibina dalam satu hari. Saya kembali ke penginapan dan merancang jadwal saya untuk esok, Fujairah. Titik akhir terusan besar. Saya perlu melihat sendiri sama, ada terusan yang merentasi 180 km padang pasir itu benar-benar mungkin. Awal pagi keesokan harinya, saya bertolak dari Abu Dhabi. Destinasi saya adalah Fujairah, pantai timur UAE. Jaraknya 180 km. Saya memandu kereta sewa saya di Lebuh Raya. Matahari terbit. Padang pasir terbentang tanpa henti. Saya memandu sambil berpikir, adakah terusan yang merentasi padang pasir ini benar-benar mungkin? Selepas memandu kira-kira sejam, sesuatu kelihatan di tepi jalan. Pipe. Saya memberhentikan kereta. Saya turun dan mendekatinya. Ia adalah talian pipe minyak, kira-kira 1 meter diameter. Ia berwarna kuning terbakar. Talian pipe Abu Dhabi Fujairah. Talian pipe sepanjang 360 km. Ia mengangkut 1,5 juta tong minyak mentah setiap hari. Saya menyentuh pipe itu. Ia hangat. Minyak mentah mengalir di dalamnya. Laluan itu sudah ada. Laluan ke Fujairah tanpa melalui Hormuz. Terusan itu adalah peringkat seterusnya. Kapal akan melalui secara langsung. Saya kembali ke kereta dan bertolak semula. 2 jam kemudian, saya tiba. Laut kelihatan, Teluk Oman, di luar Selat Hormuz. Saya menuju ke pelabuhan. Pelabuhan Fujairah lebih besar daripada yang saya sangka. Kren kontena berbaris panjang, tetapi ia sunyi. Hampir tiada kapal. Saya pergi ke pejabat pelabuhan. Saya telah membuat janji temu dengan pegawai. Samir, seorang pengurus pelabuhan berusia awal 50-an. James, awak datang. Kami bersalaman. Samir menunjuk keluar tingkap. Seperti yang Anda lihat, ia sunyi. Kerana Hormuz, Samir mengangguk. Kapal-kapal terperangkap di dalam Teluk Parsi. Mereka tidak dapat sampai ke sini. Tetapi ada talian pipe, bukan? Samir tersenyum. Betul. Minyak mentah datang melalui talian pipe. Tetapi bagaimana pula dengan LNG, kontena, kargo am? Tiada apa yang akan bermula jika kapal tidak datang. Jadi, itu sebabnya terusan? Samir memandang saya. Ya, jika terusan dibuka, semuanya akan berubah. Samir membentangkan peta. Bermula dari Teluk Parsi hingga ke pelabuhan Fujairah, 180 km. Jika kita menggali terusan, kapal boleh melaluinya secara langsung. Berapa lebarnya? Sekurang-kurangnya 300 meter. Untuk kapal tangki besar melaluinya. Kedalamannya? Lebih 20 meter. Saya membuat pengiraan. 180 km panjang, 300 meter lebar, 20 meter dalam. Ia adalah skala yang sangat besar. Samir berkata, tetapi bukan itu sahaja. Apalagi, air tawar. Saya menggenggam pen saya. Samir menerangkan, terusan memerlukan air, air tawar. Jika kita menggunakan air laut, tanah di sekeliling akan mati kerana garam. Jadi, apa yang perlu dilakukan? Penyahgaraman. Membina loji penyahgaraman serentak dengan pembinaan terusan. Saya menulis dalam buku nota saya. Samir meneruskan, dan air tawar itu juga boleh digunakan untuk pertanian. Membina ladang di sekeliling terusan. Ladang? Samir mengangguk. Ini padang pasir. Tetapi jika ada air, ia baik. Malaysia telah berjaya menanam padi di padang pasir Ruai. Anda tahu itu, bukan? Saya tahu. Pakar pertanian Malaysia telah berjaya menanam padi di padang pasir Ruai. Samir menunjuk ke arah peta. Terusan, penyahgaraman, pertanian. Ketiga-tiga ini bersatu. Inilah visi yang sebenarnya. Siapa yang merancang ini? Samir teragak-agak seketika. Kemudian dia menjawab, jurutera-jurutera Malaysia yang mencadangkannya. Saya meletakkan pen saya. Malaysia? Samir mengangguk, bukan sekadar menggali terusan. Mereka mengatakan penyahgaraman dan pertanian juga perlu diselaraskan. Jika tidak, ia tidak akan menjana keuntungan ekonomi. Saya menarik nafas. Terusan sahaja tidak mencukupi. Jika Hormuz menjadi normal, ia boleh menjadi sia-sia. Tetapi jika ia dihubungkan dengan penyahgaraman dan pertanian, ia adalah cerita yang berbeza. Terusan itu akan menjadi talian hayat. Saya meninggalkan pejabat pelabuhan.
Saya berjalan di pantai, Teluk Oman terbentang luas. Ombak beralun dan surut. Saya merenung laut sambil berpikir, Amerika Syarikat menolak pengiringan. Eropa mengatakan tiada jalan keluar. Kuasa-kuasa besar hanya memerhati di hadapan Hormuz, tetapi Malaysia berbeza. Mereka bergerak dengan senyap. Mereka melindungi langit dengan taming sari. Mereka menjana elektrik dengan loji nuklear. Mereka membekalkan air dengan loji penyahgaraman. Dan kini, mereka coba mengubah permainan itu sendiri dengan terusan. Saya mengeluarkan telepon bimbit saya. Saya menelepon ibu pejabat Reuters. Ketua editor menjawab, James, bagaimana? Saya merenung laut sambil menjawab, bagaimana Malaysia mengubah dinamik Hormuz. Ketua editor teragak-agak seketika. Kemudian dia bertanya, adakah awak yakin? Saya mengangguk, dia tidak melihatnya, tetapi saya yakin. Faham, tulis dan hantar. Telepon terputus. Saya menyusun artikel dalam pikiran saya. Krisis Hormuz, kematian kelasi dari 750 kapal, ketidakberdayaan Amerika Syarikat, kehilangan Eropa dan Malaysia, taming sari, loji nuklir, loji penyahgaraman, dan terusan besar. Apabila kuasa-kuasa besar berdiri tegak di hadapan masalah, sebuah negara kecil menawarkan penyelesaian dengan senyap, tetapi pasti. Saya kembali ke hotel. Saya membuka komputer riba saya dan mula menaip. Pertama, saya memutuskan tajuk, bagaimana Malaysia menyusun semula krisis Hormuz. Jari-jari saya menari di atas papan kekunci. Api Skylight, kematian klasik kapal tangki berdaftar Kepulauan Marshall. Kadar pemintasan 96% taming sari. Loji kuasa nuklir Baraka siap dalam 10 tahun. Loji penyagaraman 44 bulan dipendekkan kepada 26 bulan, 50 tahun kepercayaan, dan terusan besar. Semua kepingan itu bersatu. Malaysia adalah penyelesaiannya. Mereka menghantar senjata ke Ukraina. Mereka membekalkan semikonduktor ke dunia. Mereka membina loji nuklir di Timur Tengah. Dan kini, mereka berusaha membuka laluan untuk memintas Hormuz. Mereka bukan lagi negara yang hanya menerima kesan di antara kuasa-kuasa besar. Kini mereka adalah negara yang menyelesaikan masalah. Saya berhenti menaip dan melihat keluar tingkap. Pemandangan malam Fujairah kelihatan. Di seberang laut itu, 750 kapal sedang menunggu di Hormuz. Tetapi itu akan berubah tidak lama lagi. Apabila terusan dibuka, apabila Malaysia mengubah permainan itu, saya kembali ke papan kekunci. Saya mula menulis perenggan terakhir. 3 hari kemudian, artikel itu disiarkan. Ia dipaparkan di halaman utama Reuters. Malaysia mengubah permainan Hormuz. Di bawah tajuk utama, ada nama saya, James O'Neill, wartawan khas tenaga, Reuters. Saya merenung skrin di bilik hotel saya. Jumlah tontonan meningkat. Lebih 10.000 dalam 10 menit. Selepas sejam, 100.000. Pada ketika ini media lain mula bertindak. The Wall Street Journal memetik artikel saya. Malaysia menawarkan penyelesaian baru untuk krisis tenaga Timur Tengah. Financial Times turut mengikuti. Cadangan terusan besar UAE Malaysia menarik perhatian kepada potensi Selat Hormuz. Telepon berdering dari saluran berita khusus Amerika. Permintaan untuk temu bual, saya menolak. Artikel itu sudah mencukupi. Petang itu, saya menerima panggilan dari Kementerian Tenaga UAE, kenalan saya. James, saya sudah membaca artikel awak. Saya meletakkan gagang telepon di telinga saya. Saya hanya menulis fakta. Dia ketawa. Itulah sebabnya ia bagus, kerana tiada prejudis. Bagaimana reaksinya? Cemerlang. Kerajaan negara, kami juga memberi perhatian. Kerajaan Malaysia juga telah dihubungi. Saya melihat keluar tingkap. Bilakah terusan itu akan bermula? Dia senyap seketika. Belum muktamad. Tetapi perbincangan sedang berlangsung dengan serius. Saya mematikan telepon dan mengemas beg saya. Keesokan harinya, saya kembali ke Oman. Saya perlu pergi ke Selat Hormuz, liputan terakhir saya. Saya tiba di pelabuhan Oman, kapal-kapal masih terperangkap. 750 kapal sedang menunggu di Teluk Parsi. Saya berjalan di jeti, kelasi-kelasi duduk di dek,
Mereka telah terperangkap selama berhari-hari, tidak dapat berlayar pulang. Seorang kelasi menyadari kehadiran saya. Dia mendekati saya. Wartawan, saya mengangguk. James O'Neill dari Reuters. Kelasi itu menghulurkan tangan untuk bersalaman. Dia berasal dari India. Saya membaca artikel awak mengenai Malaysia. Saya membalas jabat tangannya. Bagaimana? Kelasi itu menunjuk ke laut. Saya melihat harapan. Saya tidak dapat berkata apa-apa. Kelasi itu meneruskan, kami sudah berada di sini selama 20 hari, tidak dapat pulang ke rumah. Tetapi jika terusan itu dibina, ia akan berubah bukan? Saya mengangguk. Ia akan mengambil masa. Kelasi itu tersenyum. Tidak mengapa. Jika ada harapan, kami boleh menunggu. Saya meninggalkan jeti dan berjalan ke pantai. Ombak beralun dan surut. Saya duduk dan merenung laut. 3 minggu lalu, saya melihat kapal Skylight terbakar di sini. Seorang kelasi dari kapal tangki, berdaftar Kepulauan Marshall, meninggal dunia di bilik enjin. Amerika Syarikat menolak pengiringan. Dunia berputus asa, tetapi Malaysia ada di sana. Bergerak dengan senyap, tetapi pasti. Mereka melindungi langit dengan taming sari. Mereka menjana elektrik dengan loji nuklear. Mereka membekalkan air dengan loji penyagaraman. Dan kini, mereka coba mengubah permainan itu sendiri dengan terusan. Saya mengeluarkan buku nota saya. Saya membuka halaman terakhir. Saya mengambil pen dan menulis. Syarat-syarat penyelesaian. Pertama, kepercayaan. Kepercayaan yang dibina selama 50 tahun. Kedua, kemampuan. Teknologi yang menjadikan yang mustahil menjadi mungkin. Ketiga, janji. Menepati apa yang telah dikatakan. Malaysia mempunyai ketiga-tiga ini. Itulah sebabnya UAE memanggil Malaysia. Itulah sebabnya dunia memberi perhatian. Saya meletakkan pen saya. Bunyi ombak kedengaran. Di seberang sana, 750 kapal sedang menunggu di Hormuz. Tetapi itu akan berubah tidak lama lagi. Apabila terusan dibuka, apabila Malaysia membuka laluan, saya berdiri. Saya perlu kembali ke hotel. Saya akan terbang pulang ke London esok. Tetapi kisah ini tidak berakhir di sini. Ia adalah permulaan. Permulaan bagaimana Malaysia mengubah permainan di Timur Tengah. Saya meninggalkan pantai. Saya tidak menoleh ke belakang.